Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Apa khabar semuanya? Harapnya baik-baik belaka. Chat, baik-baik belaka. Sihat, Alhamdulillah. Saya selepas 19 hari 2023 baru hari pertama masuk check in kerja. Oh ya ke? Maknanya lebih kurang 3 minggu jugalah. Hampir 3 minggu juga tak bersiaran. So, hari ini memberi semangat ataupun bawa aura yang best lah kiranya. Harapnya. Tapi nampak macam lemau je. Up sikit. Okey. Alright, baik pagi ni kita. Khamis dah. Hari Okey, Khamis itulah. Rasa macam hari macam hari Isnin. Nak mandi blues lagi kan. Tak boleh. Pastinya untuk bulan pertama tahun 2023 kita kena semangat wajah sebab azam tu dah banyak, list dah penuh dah. Jadi dia tak bolehlah mesti disebut bermalam-malasan itu kan. Okey, kita nak tinjau dahulu apa yang berlaku situasi di Malaysia khususnya semalam apabila kejadian yang saya kira tidak mahulah kita dengar, baca ataupun dikabarkan tentang perkara ini, tapi berlaku soal bencana yang berlaku di Georgetown, Pulau Pinang apabila 8 lot kedai di Astaka Stadium Bandaraya musnah dalam satu kebakaran yang dipercayai disebabkan kadar lintas pintas. Dan kalau kita lihat kembali, kebakaran ini berlaku dianggarkan dalam jam 7.30 pagi. Dan Alhamdulillah, walau bagaimanapun ianya berjaya untuk dikawal daripada terus menjejaskan kedai-kedai yang lain. Tetapi saya pasti kerugian yang dialami oleh pekedai-pekedai di sana adalah tinggi. Dan kita harapkan agar mereka ini dapat dipulihkan semula dan mana pihak-pihak yang berkepentingan boleh membantu mereka, datanglah hadir membantu, kerana awal tahun tu mereka dah mestilah dah ada perancangan kan untuk perniagaan tahunan, tetapi bila bulan 1 tu dah ada jadi kebakaran macam ni, pasti akan menjejaskan sumber pendapatan bagi mereka. Apa yang pasti tiada kemalangan jiwa dilaporkan kerana beberapa peniaga sempat menyelamatkan diri sebaik menyedari kebakaran berlaku dipercayai bermula dari lot kedai Tom Yam. Okey, baik, kita beralih pula ke cerita yang seterusnya. Ini berita baik sebenarnya, khususnya mereka yang bakal meraihkan ataupun menyambut tahun baru Cina. Bukan sahaja mereka yang akan meraihkannya, tapi kita juga dia bukan sekadar masyarakat Tionghoa lah. Kita pun sama sekarang. Kat Malaysia itu yang uniknya kan. Bila ada perayaan bangsa lain, semua sama-sama kita akan meraihkannya. Dan keunikannya apa tu, Cik? Ya, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim umum tol percuma 20 dan juga 21 sebenarnya kita menyambut tahun baru Cina, tapi ialah mungkin rakyat Malaysia dah pulang awal ke kampung. Jadi inilah peluang untuk anda pulang ke kampung dengan rasa happy sebab tol dah tak kena bayar. Satu lagi, awal-awal lagi 2 hari lepas kita dah menerima sumbangan tunai rahmah untuk golongan B40. Jadi rasanya kegembiraan itu akan terpancarlah di wajah masing-masing yang mungkin akan pulang ke kampung, bukan saja mereka yang bakal meraihkan tahun baru Cina. Bercakap soal jalan raya dan nak pulang ke kampung halaman ini, saya pasti malam ini trafik sudah pun mula padat. Mungkin sudah pun ada yang mengambil kesempatan hari Jumaat ambil cuti. Jadi malam ini sudah pun bergerak. Walau apa pun keadaan yang telah perancang, paling penting sekali rancang perjalanan anda dengan baik dan pastikan kenderaan itu telah pun diselenggara dahulu dan kalau boleh semak perjalanan itu sebelum memulakan perjalanan. Dan tinggalkan rumah ni satu lagi penting sebab cuti lama. Kalau ambil hari esok dah cuti, masuk Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, 5 hari cuti. Jadi tolong kabarkan kepada Balai Polis Berhampiran kawasan anda. Okey, betul. Kerana kita tinggalkan rumah tu dalam keadaan kosong kan. Jadi kita tak nak ada apa-apa isu berlaku di kawasan perumahan kita. Bercakap soal dengan pengumuman yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, difahamkan pagi ini akan berlakunya satu program iaitu wacana membangun negara madani di PICC Putrajaya pada jam 9 pagi. Sekarang ini mungkin sudah pun bermula. Tetapi yang menariknya juga nanti pada jam 11.30 pagi difahamkan akan adanya amanat Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan nanti kita akan bersama, kita akan usahakan untuk dapatkan perkembangan di sana bersama dengan rakan setugas Izu. Kalau sempat nanti kita akan bersama dengan beliau. Ya, satu lagi juga akan berlangsung pada hari ini pendengaran bagi permohonan semula kehakiman keputusan Mahkamah Persekutuan berkaitan dengan kes penyelewengan SRC International Temple Berhad yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak akan berlaku pada bila-bila masa dan kita juga akan dapatkan laporannya oleh rakan setugas di lokasi dari semasa ke semasa. Baik, kita nak teruskan dengan agenda seterusnya. Kita nak saksikan dulu apakah situasi cuaca di negara Malaysia untuk hari ini dan selanjutnya kita bersama dengan rakan setugas dari Beri Berita. Silakan.
Selamat pagi dari Bilik Berita bersama saya, Helina Palavi. Kerajaan perpaduan tidak sesekali akan berkompromi dengan segala bentuk rasuah mahupun penyelewengan. Sebaliknya, akan menekankan nilai integriti dan tata kelola baik dalam pentadbirannya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketelusan dan ketertanggungjawaban merupakan antara tonggak utama kerajaan kerana ia dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan negara dan rakyat. Kerajaan hari ini komited untuk menerapkan nilai integriti dan takbir kerja yang baik dalam rangka kerja masyarakat. Kedua-dua komponen tersebut saling melengkapi antara satu sama lain. Kekurangan salah satu darinya akan menyebabkan kepincangan ekosistem pengurusan sesebuah organisasi, syarikat dan juga negara. Mengulas lanjut, beliau berkata ini juga harus diterapkan dalam organisasi korporat melalui pengukuhan sistem kawalan dalam serta aktiviti yang menyokong kepada usaha pencegahan rasuah. Ini menurut beliau seiring dengan sasaran United Nations UN Sustainability Development Goals SDG di bawah sasaran ke-16 keamanan, keadilan dan institusi yang kukuh. Malangkan dengan integriti dan tata kelola juga mampu menjaga produktiviti sesebuah syarikat dan memacu pertumbuhan ekonomi yang mampat. Lanjutan itu, syarikat-syarikat asing dan domestik juga akan semakin yakin untuk melabur dalam negara ini di samping mencipta peluang-peluang pekerjaan baru untuk rakyat. Ini pula mengenai klip video trailer filem Pulau yang menjadi kontroversi. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil tidak bersetuju dengan kandungan klip video trailer berkenaan yang mengundang kecaman dan pihak terlibat diarah melakukan suntingan semula beberapa babak yang sensitif. Sehubungan itu, Fahmi berkata, penelitian semula SOP antara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia atau FINAS dan Lembaga Penapisan Filem disaran bagi mengelak kontroversi sama berulang. Babak-babak yang telah dipotong itu saya difahamkan berkemungkinan ada babak-babak yang telah termasuk ke dalam trailer. Jadi trailer itu tidak ada potongan sama seperti the actual film lah. Tapi saya tidak boleh bercakap lebih dari itu dan saya pohon rakan-rakan media untuk berhubung dengan pihak LPF. Filem Pulau diterbitkan My Way Pictures dengan kerjasama Film Force Studios bakal ditayangkan di Pawagam 9 Mac depan, mendapat kelulusan LPF September lalu, mendapat kecaman di media sosial susulan terdapat beberapa babak yang dinilai tidak sesuai dengan tontonan umum. Polis selesai merakam keterangan seorang saksi berhubung penemuan satu mayat tidak cukup sifat dan sebuah beg hitam oleh orang awam di kilometer 447 Lebuh Utara Selatan Plus berhampiran Susul, Rawang Selatan. Tanpa mendedahkan butiran lanjut, Ketua Polis Daerah Sungai Buloh Superintendent Syafaatun Abu Bakar berkata rakaman percakapan saksi yang merupakan orang awam yang menemukan mayat itu diambil pada 4.30 petang Selasa. Hasil bedah siasat terhadap mayat yang dijumpai mendapati si mati merupakan seorang lelaki bukan warga negara Malaysia. Sebab kematiannya akibat pelbagai kecederaan daripada senjata tajam. Pihak polis masih menjalankan siasatan lanjut untuk mengenal pasti identiti sebenar si mati. Pada Selasa, satu mayat tidak cukup sifat dan sebuah beg hitam ditemukan orang awam di kilometer 447 Lebuh Raya Utara Selatan Plus berhampiran Susul, Rawang Selatan. Ketika ditemui, mayat itu tidak mempunyai kepala, tangan dan kaki. Namun kepala, sepasang kaki dan tangan di dalam beg hitam yang ditemukan disyaki milik mangsa. Sekian dari Bilik Berita. Untuk lagi berita, saksikan Buletin Bernama 11 pagi nanti. Salam hormat dan jumpa lagi. Ya,
Ya, Baik, kali ini bersama saya kami. bimbang dan risau sebab baru-baru ni ialah hasrat tu kita sebagai orang Muslim, orang Islam, biasalah kita tidak akan ada keinginan pergi umrah. Ya. Tapi selain daripada isu berkaitan tentang kenaikan harga kos umrah tahun 2023 Ya. yang dipaparkan dan tular baru-baru ini juga, kes berkaitan tentang isu agensi umrah yang tak berdaftar. Adalah tak berdaftar. Kemudian mereka ini pula menipu pula kepada mereka yang melakukan ibadah. Ya. Dan perkara ini kita nak diskusikan selepas ini. Dan kita akan berbincangkan bersama nanti bersama dengan orang kuat yang akan bercakap tentang perkara soal isu penguasaan, isu polesenan. Tetapi ada satu lagi isu menarik yang kita akan bawakan kepada anda. Kita akan bersama dengan rakan tugas sebenarnya di Putrajaya bagi mengikuti satu isu yang tadi disebutkan oleh Cik sendiri. Program wacana membangun negara madani dan amanat dari Perdana Menteri untuk Malaysia sini, dan kita ada rakan tugas di sana dah bersiap sedia di PICC Putrajaya untuk laporannya. Silakan. Okey, tak apa. Kita Masih akan lagi bersama dengan nanti. beliau sebentar saya lagi kerana difahamkan akan dilangsungkan pada bila masa pada jam 9. Dan Ya. nanti kita juga akan berusaha untuk dapatkan rakan tugas kita di Mahkamah Persekutuan Putrajaya berkaitan tentang Istana Kehakiman, berkaitan tentang satu semakan semula kes berkaitan tentang keputusan Mahkamah Persekutuan SRC International Sedang Berhad melibatkan 42 juta ringgit sebelum ini yang melibatkan bekas Perdana Menteri Malaysia. Tetapi kita nak kembali semula berkaitan tentang tadi saya ada sebut soal bagaimana ni kita nak mengidentifikasi, mengenal pasti mereka yang melakukan tindakan memperdaya Ataupun kata lain scam. Scam lah ayat mudah kan. Scammer kat luar sana ni. Ini satu, saya rasa kebelakangan ini bukan satu perkara yang baru. Betul. Dan kita sebagai platform ini seharusnya memberi kesedaran dan saling ingat mengingati antara satu sama lain. Betul. Sebab kita tahu scammer ni pun dia perlu upgrade skill dia dan macam-macam juga cara dia buat. modus operandi. Betul, dan kita nak bersama dengan individu bercakap lebih lanjut tentang perkara ini, iaitu Encik Roslan Muhammad, Setiausaha Bahagian Pelesenan dan Penguasaan Pelancongan, dan kita bercakap hari soal waspada scam pakej pelancongan dan juga umrah. Tadi kita dah risau tu dah ada dah kan. Niat tu dah murni dah kita ni nak pergi melakukan ibadah, tetapi kerisauan kita itu mula terpacar bila lihat kes-kes penipuan ni kan. Mungkin di awal ini Encik Roslan boleh kongsikan kepada kita berkaitan tindakan diambil oleh MOTAC sendiri selaku kementerian yang mengawal selia soal industri pelancongan dan umrah ini berkaitan tentang isu kegiatan penawaran aktiviti pelancongan tidak berlesen ini. Okey, terlebih dahulu saya ucap terima kasihlah pada Bernama TV kerana sudi menjemput Kementerian Pelancongan untuk berkongsilah topik yang saya rasa memang menyentuh setiap rakyat Malaysia lah, terutama sekali orang Islam yang berminat nak pergi buat umrah. Okey, kalau kita bercakap pasal umrah dan juga pelancongan as a whole lah, kita MOTAC ni adalah bertanggungjawab untuk menguasakan dua undang-undang sebenarnya. Itu Akta Industri Pelancongan 1992 ataupun Akta 482, dan juga satu akta lagi, Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan 1999 atau Akta 594. Okey, balik semula pada soalan daripada itu tadilah pengacara tadi. Okey, kita sebenarnya ramai bila kita bercakap penguasaan ni, ramai orang ingatkan polis, JPJ sahaja yang ada penguasaan. Sebenarnya MOTAC sendiri pun ada tim penguasaan yang sentiasa daripada setiap tahun menjalankan aktiviti penguasaan, penitipan, pemantauan dan sebagainya. Okey, permulaan ini saya nak bagi tahu iaitu bagi tahun 2022 saja, dan kita faham tahun 2022 ni kita baru buka kita punya border pada bulan April pada tahun 2022 kan. So dari sepanjang tahun ni kita telah membuat 326 operasi penguasaan, yang mana kita juga dibantu oleh 15 MOTAC negeri. Setiap negeri kita ada cawangan MOTAC sendirilah. So daripada tahun lepas kita telah keluarkan 104 notis kesalahan dan sebanyak 447,000 lah kita telah compound mereka yang telah melakukan kesalahan. So setiap kesalahan ni sebenarnya setiap kesalahan ni kita berpaksi kepada satu section utama yang kita buat bagi menangani masalah mereka yang tak berlesen ni, iaitu section 52, iaitu tiada seorang pun boleh menjalankan atau mengendalikan atau mengajukan diri sebagai menjalankan atau mengendalikan perniagaan pengendalian pelancongan atau perniagaan agensi penganggaraan tanpa berlesen dengan MOTAC lah. Itu dia punya paksi kita punya pemantauan dan juga penguasaan untuk mereka yang ni. So kalau melakukan kesalahan ni dia boleh didenda RM500,000 atau penjara tidak lebih daripada 10 tahun atau kedua-dua sekali lah.
Dan setiap kesalahan tiap-tiap hari dia buat 5,000 kita itu. So memang kita buat. Terutama sekali musim perayaan. Kita tahu orang bila musim perayaan ni dia ambil peluang untuk pergi melancong lah. Terutama sekali macam musim raya kita, musim raya Cina pun ramai yang pergi. So masa tu kita tingkatkan sikit kita punya kekuasaan lah. Jadi kita akan buat yang terdekat ni musim raya Cina ni pun kita akan buat kekuasaan. Dan kita tuan-tuan sendiri pun kena, saya ingat mereka yang menonton ni pun tahu banyak yang buat duit DIY. DIY sekarang sebab ada mereka media sosial yang senang. Betul. Mereka cuba menawarkan, okey datanglah dengan saya, kita akan bawa UR dengan kos yang lebih rendah daripada mereka yang Malaysia. Kita faham benda tu. Semua pihak tahu. Motek pun tahu. Mereka ni lebih banyak audiens dia. So mereka pun kita pantau. Jadi bagaimana tindakan Motek itu sendiri? Kita tahu banyak promosi ataupun tawaran di media sosial sebenarnya. Okey, yang tu pun kita telah, ada setengah tu memang kita telah kenakan bawah Seksyen 52 dan untuk permulaan, sebab kadang-kadang kita nak ambil tindakan mahkamah ni lambat, setahun, 2 tahun. So untuk permulaan kita akan senaraikan mereka dalam watchlist. Okey. Kita akan bercerita panjang berkaitan perkara ini. Apakah tindakan yang akan lakukan kerana kita nak bersama dengan rakan tugas ketika ini di Mahkamah di Istana Kehakiman Putrajaya nak membawakan laporan terkini berkaitan tentang permohonan semakan kehakiman keputusan Mahkamah Persekutuan sebelum ini berkaitan tentang dana penyelewengan SRC International Sedang Berhad. Kita teruskan bersama dengan rakan tugas di sana. Okey, baik. Terima kasih Wisma Bernama berlintas langsung. Sekarang ni di luar perkarangan Istana Kehakiman Putrajaya bagi mengikuti perkembangan Mahkamah Persekutuan berhubung dengan kes bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Mahkamah Persekutuan hari ini akan mendengar permohonan Datuk Seri Najib untuk menyemak semula keputusan terdahulu di mana keputusan itu mengekalkan sabitan serta hukuman penjara 12 tahun dan denda kerana penyelewengan 42 juta dana SRC International Sedang Berhad. Dan bekas Perdana Menteri itu memohon untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat pada 23 Ogos tahun lalu atau rayuannya didengar semula. Panel baharu akan mendengar percubaan terakhir Datuk Seri Najib Tun Razak ini melalui prosiding mahkamah untuk mengetepikan keputusan itu. Dalam pendengaran semakan hari ini, panel Peguam Datuk Seri Najib perlu meyakinkan 5 panel baharu bahawa panel lama yang mendengar rayuan pada 23 Ogos tahun lalu tidak memberi pendengaran yang adil dalam kes tersebut. Bagaimanapun, untuk makluman anda, sekiranya permohonan pada hari ini ditolak, maka perkara ini akan berakhir kerana tiada lagi rayuan daripada semakan itu. Dan untuk makluman anda juga, perbicaraan pada hari ini telah pun bermula pada pukul 9 pagi tadi. Dan sebelum itu, kenderaan Jambatan Penjara yang membawa Datuk Seri Najib dan pasukan pengiring tiba di Istana Kehakiman ini pukul 8.45 pagi tadi. Dan selain itu, di luar perkarangan Istana Kehakiman ini dapat saya katakan kelihatan lebih 50 penyokong Datuk Seri Najib berada di sini bagi mengikuti perkembangan terkini prosiding bekas Perdana Menteri itu. Dan Istana Kehakiman juga hari ini dapat kita lihat di sebelah sana dikawal ketat oleh pasukan PDRM bagi mengelakkan sebarang insiden yang boleh berlaku. Dan saya kira setakat itu sahaja perkembangan yang saya boleh kongsikan setakat ini dari Putrajaya. Kita kembali ke Wisma Bernama. Silakan. Baik, lagi berita kami akan bawakan kepada anda berkaitan tentang kes semakan kehakiman di Istana Kehakiman ini berkaitan sebab jarang sekali berlaku untuk membuat semakan kembali berkaitan tentang keputusan telah pun diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Sama ada ianya diterima atau ditolak, keputusannya insya-Allah akan dibawa secara langsung oleh rakan tugas kami di sana. Kita nak kembali semula bersama dengan Cik Roslan. Tadi ada sebut berkaitan tentang tindakan yang diambilkan kepada mereka ini selain daripada akta itu secara terang dah bagi tahu tidak lebih 500,000 dendanya ataupun penjara tidak lebih daripada 10 tahun. Tindakan-tindakan lain yang diambil kepada mereka ini supaya adalah sedikit tu kan macam
macam amaran, ketakutan, macam kita nak getak sikit lah kan. Selain daripada compound dan sebagainya, sebagai contoh tindakan kuasaan yang selalu disemak dilakukan, operasi yang dilakukan supaya mereka ini sentiasa tak berani lah kan. Kadang-kadang orang ni tak nak buat lagi. tak nak buat lagi. Macam saya katakan awal tadi, scam ni akan upgrade dia punya skill dan juga punya power sikit, memang bijak ni kan. Bagaimana? Itulah. Getak tak jalan. Kami faham memang tahun lepas kami dah buat, cuma kami rasa tak cukup. Cuma tahun ni kami, kalau di Motek tu kami dah buat keputusan tahun ni adalah tahun penguatkuasaan. Cantik tu. Kita akan tingkatkan lagi. Kalau tahun lepas kami pergi juga ke LIA untuk pantau semasa mereka berlepas. Sebab saya rasa orang buat umrah ni tak ada satu pun pergi port lain, mesti dia akan pergi ke LIA dengan kapal terbang lah. Tak ada dah orang pergi macam kapal sama-sama dulu kan. So situlah tempat berkumpulnya mereka lah, yang termasuk dalam mereka tak berlesen ni. So kita dah tingkatkan, kita dah dapatkan senarai ke penerbangan dengan syarikat-syarikat penerbangan di KLIA. Kita tunggu sampai pagi pun. Kita akan bermalam kat sana, kita akan pastikan mereka yang berlesen sahaja yang membawa jemaah-jemaah umrah. Tak nak lagi dah mereka yang tak berlesen. Sebab mereka yang tak berlesen ni lebih sukar untuk kita tangani lah, nak ambil tindakan dan sebagainya. Dan di samping itu macam yang saya cakap tadi, kita telah wujudkan watchlist. Sebab kami tahu kalau kita nak bawa mereka ke mahkamah, nak compound mereka mengambil masa. Mungkin setahun, 2 tahun. So setahun, 2 tahun tu dah cukup untuk mereka mencari orang lain lagi, mangsa lagi, dapat menipu orang lagi. So kita tak nak mereka tu berpanjangan. Dengan watchlist, kita harap public akan aware dan jangan ambil risiko untuk pergi dengan syarikat yang telah disenaraikan. Okey, benda tu tentang industri umrah ni. Mungkin kita boleh buka sikitlah peranan dan juga tanggungjawab Motek itu sendiri terhadap industri umrah negara ni. Okey, untuk industri umrah ni memang kita, alhamdulillah, saya kena sebut jugalah, ada 3 persatuan utama yang mengendalikan lah, iaitu Bumitra, Papuh dan juga Mata. Mereka ni bekerjasama rapat dengan kami lah, untuk kata sama-sama menyelia dan juga membantu menyampaikan dasar-dasar dan mencadangkan peraturan-peraturan dan cara-cara kita nak perkasakan industri umrah ni. Sebab industri umrah ni sangat besar. Kalau tahun 2019 seramai 270,000 jemaah pergi umrah. Tahun ni dah hampir mencapai angka yang sama lah, saya percaya. Tahun 2023 adalah tahun yang akan menghampiri macam tahun 2019. Sebab rakyat kita ni memang orang kata sangat, orang kata dekat dengan umrah. Tak boleh pergi haji, tak boleh pergi haji, paling tidak dia akan cuba juga usaha nak pergi umrah lah. Sebab tu kami nak tingkatkan frekuensi penguatkuasaan, termasuk KLIA 2 sekalipun. Baik, dalam konteks ini apakah strategi yang dilakukan oleh Motek sendiri bagi memastikan supaya tidak akan berlaku lagi, mengurangkanlah kes-kes seperti ini berlaku, dalam masa sama juga membantu mereka yang berdaftar sendiri dengan Motek ini supaya mereka ini, sebab saya difahamkan juga kalau contoh sekarang ini masalah agensi-agensi ini berdepan dengan masalah di Arab Saudi sebagai contoh, penginapannya yang suka bermain harga dan sebagainya kan, tindakan yang mungkin diambil oleh Motek dalam usaha untuk memastikan supaya kita bantras di satu peringkat mereka tak berlesen dan membuat penipuan scam ini, dan masa sama kita membantu juga mereka yang berdaftar mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Okey, kita juga dari masa ke semasa akan keluarkan beberapa garis panduan kepada agensi ni lah. Antara cadangan kita yang akan datang untuk mengatasi masalah ni ialah kita akan mewajibkan mereka untuk mengadakan perjanjian sebelum mereka berlepas. Okay, cantik. Kalau selama ni kita hanya mengharapkan, mungkin sifat orang kita kot, nak pergi sana memang kita akan pergi berkumpulan. Kawan-kawan, saudara mara atau mak ayah. Mungkin dalam bilangan yang agak besar lah, 20-30 orang. Tanpa ada perjanjian apa-apa pun. Mereka 100% bergantung pada iklan yang telah disiarkan ataupun dalam WhatsApp gitu. Very simple. Kita ni masyarakat yang mudah kan. So lepas pada ni kita akan nak cadangkan setiap agensi pelancongan umrah ni dia kena keluarkan satu tawaran perjanjian dan diterima secara bertulis juga oleh jemaah lah. Sebab kalau apa berlaku besok, masing-masing antara jemaah dan juga agensi pelancongan boleh menjaga kepentingan masing-masing lah. Kalau berlaku penipuan, senang bagi kami nak mengambil tindakan, dan mereka pula boleh, kalau nak cepat, boleh pergi kepada tribunal pengguna untuk claim balik duit tu. Itu antara tu. Yang kedua, mungkin kita juga telah mengadakan watchlist tadi yang saya cerita tadi. Itu juga merupakan satu kaedah untuk menangani masalah ni. Yang ketiga, kita telah siapkan flyer-flyers di mana mereka ni boleh, kita dah
bagi kaedah macam mana mereka boleh cek dulu dengan kementerian. Sebelum pergi tolong cek dulu dengan kementerian. Dalam website kita www.motek.gov.my /semakkan, kat situ tuan-tuan boleh cek senarai agensi umrah yang berdaftar. Jangan pergi yang mereka yang tak berdaftar sebab tak terjamin. Yang tak berdaftar ni dia orang boleh tutup anytime. Dia orang boleh lari tanpa bertanggungjawab. Kalau yang berlesen kami bolehlah melakukan apa-apa tindakan kan. Banyak sebenarnya agensi-agensi yang telah pun berdaftar. Kalau saya semak kat sini lebih kurang 4,000 lebih. Ramai sebenarnya. Jadi kadang kena perlu bijak saja menjadi penggunaan bijak. Kita bercakap tentang bagaimana jadi penggunaan bijak selepas ini. Sebenarnya kami akan bawakan kepada anda dalam program Apa Khabar Malaysia. Lagi bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Sekarang tak ada isu jangan kata macam nak pergi umrah takkanlah dia orang nak tipu kita. Kita sebagai pengguna ataupun orang yang mungkin akan ditawarkan dengan pakej-pakej umrah yang disediakan, kalau boleh tolonglah bijak. Dunia sekarang dunia yang memang susah untuk kita percaya semua orang sebenarnya. Betul, lagi-lagi boleh melibatkan transaksi kewangan sebab semua mata bila nampak duit tu kan digelap nanti jadinya kan. Jadi kita di peringkat kita sendiri sebagai pengguna kena sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga, lebih extravaganza sikit lah orang kata kan. Kita nak sambung lagi berkaitan perkara ini. Kita nak sentuh pasal tadi Dini ada sentuh pasal harga penginapan di Tanah Suci Mekah. Ada kenaikannya, ada yang mendadak, ada yang kadang-kadang diubah plannya last minute. Bagaimana reaksi ataupun respon daripada pihak Motex ni? Apa tindakan daripada pihak Motex? Bagaimana? Okeylah, kita sedar harga ni memang mahal lah dan semakin meningkat Dan satu lagi yang orang kata sentimen bagi masyarakat kita lah mahal macam mana sekalipun dia akan berusaha. Tak kisahlah kalau kita dengar orang kampung kita kan sanggup jual tanah, sanggup meminjam dengan saudara mara nak pergi umrah. Sebab sentimen kita memang nak pergi ke tanah suci. Nak pergi tunggu haji mungkin tak dapat dah kot. Sebab mungkin kena tunggu 10-20 tahun kan. So umrah lah pilihan yang kedua yang boleh mengubat hati orang kita nak pergi umrah lah nak pergi ke tanah suci. So dari situ harga memang kalau dulu memang kita buat satu harga lantai lah. Pada tahun dulu tahun 2017 kita letak harga lebih kurang dalam 4,990. Manakala kita revise balik pada tahun 2021 dulu pada harga 6,990. Sebab masa tu kita dapati persatuan pun ada maklum kat kita berlaku peningkatan sebab masa tu COVID. Kan kena buat testing lah macam-macam lah. So kos dia meningkat. Manakala lately kita sedar juga berlakunya peningkatan yang macam Dini juga chat bagi tahu tadi kan. Peningkatan mendadak. Kalau kita tengok dalam media sosial kan ada yang 13,000. Betul. 14, 15, itu package 20. Biasa tu tau, bukan VIP lagi tu. Kami persatuan pun bincang dengan kami. Macam berlebih-lebih pula dia punya harga. So mereka pun duduk bersama. Ni first time mereka duduk bersama untuk keluarkan satu kenyataan bersama. Mereka telah keluarkan satu garis harga panduan dipanggil. Sebanyak 7,890 untuk penginapan 300 meter. Yalah, of course kalau harga jarak lagi dekat dengan dataran Masjidil Haram tu lagi tinggi. Ataupun lagi jauh lagi murah. Dia tak boleh lari, tapi harga tengah yang kita ambil pada jarak yang agak selesa 300 meter ni macam biasalah. Dengan hotel 3 bintang, dengan makanan disediakan, dengan ada sedikit air zam-zam dan sebagainya pada 7,890. Itu kenyataan bersama yang telah dikeluarkan oleh Ibu Putera Adam Mata lah. So kalau mereka, saya menyerulah bagi public, orang kita yang nak pergi umrah tu refer sikit pada harga ni. Naik sikit okey, rendah sikit pun okey, tapi jangan melampau sangat 15,000. So maksudnya kalau syarikat tu tawarkan, tanya dia dulu, tengok iklan dia dulu. Kalau 300 meter dia letak harga 15,000, tuan-tuan kena tanya dia apa package selain daripada tu. Kalau berdekatan okey, kalau lari daripada harga kita ni memang kita dah boleh questionable dan boleh refer kepada Motex ni lah. Kita akan bantu nasihat
apa yang sepatutnya yang dibuat oleh jemaah umrah lah. Okey. Ini menarik kerana tindakan dia ambil itu akhir dapat terjawab juga soal harga ni kan. Kalau tidak nanti korang tak munasabah itu saya pun dah risau tengok harga itu kan. Macam harga. Betul, kadang-kadang ada yang dah sampai sana pun tukar juga plan sebab ada yang tawarkan lebih tinggi maka yang lagi. Dah sampai tu tak boleh nak buat apa. Duduk saja kepada mana tempat ini disediakan. Yang tu sebenarnya bukan berlaku untuk mereka yang tak berlesen. Yang berlesen pun ada berlaku macam tu. Saya pun kadang-kadang susah, tak sedap lah kan. Sebab masa dekat sini, masih cantik. Siap dengan kursus dan sebagainya, cantik. Sampai kat sana, berlaku pertukaran hotel. Daripada, ada satu kes yang kita terima aduan. Dia janji nak bagi 500 meter daripada Masjidil Haram. Tapi sampai kat sana 12 kilo. 12 kilo. Bukan berbeza 100-200 meter. Tapi 12 kilo. Dah sampai sana, tak boleh nak buat apa? Atas alasan masa tu, dia kata sebab masa tu kan World Cup. So ramai selepas pada pergi World Cup, pergi buat umrah. So mereka boleh menawarkan harga mungkin lebih tinggi. So yang dekat sana tu let go yang perjanjian asal yang Pak David Zid bagi pada mereka ni. So terpaksalah kawan ni, grup ni berpindah ke tempat yang lebih jauh. Maksudnya package yang dia asal janji gini sekian sampai kat sana berubah. So jemaah tak ada pilihan, terpaksalah keluarkan duit poket sendiri tambah sebab you dah sampai sana kan. You dah tak ada pilihan. Benda tu memang real berlaku. Banyak aduan kita terima dan kita sedang siasatlah. Sepatutnya sebarang perubahan syarikat umrah ni kena dapatkan persetujuan dulu awal daripada jemaah. Barulah dua-dua pihak tu tak rasa dipinggirkan, ditipu dan sebagainya. Itulah saya rasa berbalik kepada tadi idea asal tu adanya perjanjian antara pihak-pihak, maka kat situ lebih jelas pihak-pihak mengetahui tentang apa yang akan berlaku dalam keadaan situasi A, B dan C sebagainya. Dalam konteks ini juga saya nak bertanya bagaimana tips ataupun tindakan yang perlu diambil bagi mereka yang mempunyai keinginan khususnya package umrah lah sebab umrah ni antara yang paling terkenal di Malaysia ni kan. Tips-tips bagi mereka kesedaran katakanlah tak pernah ada pengalaman ni, apakah tindakan yang perlu mereka ambil supaya mereka tahu setidak-tidaknya mereka ni tahu okey ni adalah scam ni kan, satu tindakan scam ataupun ni harga tak munasabah sangat ni, apa yang mereka perlu ketahui dahulu tentang perkara ni. Okey, itu soalan yang baiklah untuk semua. Kita sendiri pun mungkin akan menjadi tetamu dekat tanah suci. So kita boleh maklumkan bagi mereka yang tak dengar ni, boleh maklumkan kepada mereka yang kawan-kawan kita dan juga mak ayah kita. Kita ada 4 langkah yang kita boleh ambil lah untuk mengatasi masalah ini. Satu, pastikan mereka berlesen. First, berlesen. Saya dah kena pergi kepada website Motek. Kat situ memang kita ada senarai-senarai syarikat yang berlesen. Ambil yang berlesen, jangan tak ambil yang tak berlesen. Tanya dia, ada lesen tak? First, kalau dia offer bagus, nampak cantik, berlesen tak? Dia akan jawab. Kalau dia berlesen, tentu dia akan jawab. Yang kedua, dapatkan maklumat terperinci berkaitan pakej tersebut, termasuklah kita faham terma dan syarat sebelum kita terima pakej berkenaan. Tanya dia pakej apa yang ditawarkan, berapa ratus meter daripada Masjidil Haram, berapa kali makan, apa yang dia dapat dan sebagainya. Biar benda tu bertulis. Yang ketiga, bayaran yang dibuat tu hendaklah berlaku kepada syarikat, akaun syarikat, jangan akaun individu. Banyak daripada kita, saya faham ramai di luar kat sana, mereka individu ni pergi kampung ke kampung, syarikat ke syarikat, pejabat ke pejabat, dia bayar, okey bayar kat saya dululah, nanti saya hantar bayar kepada syarikat. Kalau boleh elakkan, bayar kepada akaun syarikat, bukan kepada individu. Yang kedua. Yang keempat ialah kalau boleh berurusan di pejabat. Elakkan secara online, secara WhatsApp je kan. WhatsApp saja. Tak kenal pun siapa kita bercakap tu. Panggil dia, jumpa. Kalau boleh pergi ke pejabat sebab ini melibatkan duit yang banyak. Dan daripada orang kita ni kalau ada duit, dia tak akan ambil package yang 7,000 dah, dia ambil package 15,000. Betul. Walaupun urusan sekarang senang di hujung jari, tapi yang melibatkan kewangan yang tinggi ni kalau boleh berjumpa. Semasa berbincang okey, you WhatsApp, telefon, tapi bila dah nak jadi tu tolong berurusan di pejabat, di pejabat syarikat berkenaan, bayar kepada akaun syarikat. Itu antara saya ingat langkah-langkah yang boleh kita ambil lah untuk memastikan kita ni pergi sana nak buat ibadat kan. Sana buat ibadat dengan rasa yang selamat dan balik pun rasa happy. Kalau promosi di atas talian ni, apa yang perlu kita titik beratkan? Apa yang perlu kita bagi kesedaran kepada mereka yang macam saya katakan tadi, nak kerja mudah, senang buat secara online, tapi apa yang perlu kita sedarkan mereka ni?
Itulah, walaupun online tak online pun, last kali bila time nak bayar ke apa sebagainya, balik kepada basic tadilah, bayar kepada syarikat dan tolong berurusan semasa nak tanda tangan apa benda tu di syarikat berkenaan, di office berkenaan. Sebab sekarang ni kita pasti semua orang kalau nak pergi melancong tak boleh lari daripada kita booking melalui online kan. Kita panggil online travel agent ataupun OTA lah. Tak boleh lari sebab dalam online ni kita senang. Jarang ada orang pergi call direct dengan hotel. Saya nak booking hotel, tak ada. Orang pergi kepada platform online kan. So yang tu pun kita memang sedang secara aktif untuk mendaftarkan, melesenkan semua ni. Tapi yang masalah dia sekarang ni yang macam ada beberapa syarikat yang saya bagi contoh nama syarikat yang telah berlesen dengan kita macam Traveloka, Hotel.com, dan ada yang top 2 Bags Travel, Klook Travel, semua tu berlesen dengan kita. Dan kita sedang berurusan dengan 2 syarikat top online yang besar di Malaysia ni lah. Tapi masalah ni mereka dia punya base, punya company dia di luar negara lah. Tapi kita dapati mereka pun ada syarikat di Malaysia, cawangan dia, dan mereka sedang berusaha untuk berlesen dengan kita lah. Dan kita telah compound sebenarnya satu syarikat yang besar ni. Sebab mereka tak berlesen, kita dapat panggil dia. Dia masih lagi tak berlesen, kita compound dia lah. Banyak juga kita compound, 6 angka jugalah. Dan mereka telah membayarnya lah. Dan mereka sekarang ni sedang berusaha untuk berlesen dengan kita lah. Baik, ini satu tindakan cukup baik. Saya kira mereka Motek sendiri berusaha sedaya upaya melebarkan kerjasama dengan pihak-pihak terlibat. Sentiasa yang paling penting ni kuasaan tu. Bila penguasaan itu sentiasa aktif mereka lakukan, mereka pun jadi takut dan mereka ni dapat mengurangkan berlakunya kes-kes seperti scam dan sebagainya ini. Okey, dan ingat juga sentiasa berwaspada walaupun ada agensi yang menggunakan nama syarikat yang besar, tapi kita kena bijak sebelum berurusan dengan kewangan. Semak dahulu mereka ada lesen ke tak ada lesen. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cik Roslan Muhammad merupakan setiausaha bahagian pelesenan dan penguasaan pelancongan atas kongsian cukup menarik ini. Selepas ini kita nak bincang pula berkaitan tentang keadaan yang sering dialami. Sering ke alami you? Saya petak tak you selalu? Kadang-kadang lah petak kan. Kalau tak ada buat apa, petak juga kan. Kita akan bincang selepas ini. Hanya di Apa Khabar Malaysia. Bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Seperti yang Dini katakan tadi, perkataan petak. Berpetak-petak. Petak ni boleh membawa kepada aktiviti ataupun perilaku yang macam bosan, tak ada buat apa, kan? Itu yang ataupun jadi tertekan tu kadang-kadang. Sebab kita bosan, apa nak buat hari ni. Membawa ke arah tekanan macam, sebenarnya. Ya betul. Macam rasa hidup tu macam kosong, tak colourful. Ini yang akhirnya menyebabkan berlakunya masalah-masalah yang kita tidak ingini. Sampai kan ada orang yang boleh jadi sebagai depressed, ada juga rasa anxiety. Ini kesan daripada keadaan petak yang dialami. Kita bercakap tentang jadi bahaya petak ni, jangan biarkan diri anda petak. Kita akan bercakap tentang jangan petak nanti gastrik. Tentunya kaitan tu macam mana tu? Mungkin boleh juga tau. Siapa yang petak bila dah stres orang kata akan mengeluarkan satu hormon yang membawa kepada gastrik sebenarnya. Itu yang saya baca lah. Itu daripada pandangan pada chat. Saya kita juga dengar daripada tetamu kita bersama kita ini, iaitu Cik Madiha Fuad, merupakan pengasas aplikasi Counselling Plus Vibes. Selamat datang ke Apa Khabar Malaysia. Petak tak pagi ni? Tak petak kan? Tak petak lah. Sampai kalau petak memang tak sampai sini sebenarnya. Okey, kita nak sentuh petak ni lebih meluas lagi. Kadang-kadang orang kata bila dah petak akan membawa kita ke arah stres. Bila dah stres, mengganggulah produktiviti kita. Apa saja yang kita lakukan bukan saja di tempat kerja, malah dekat rumah pun agak terjejas juga fikiran kita. Bagaimana Cik Madiha memandang perkara itu? Betul. So when we talk about stress, kan, kita fikir kepada productivity tu, what does it entail? It's about efficiency, about focus, and it's about motivation. Kita motivated ke, bersemangat ke nak buat tugas-tugas tu. So bila kita cakap pasal stress ni, kita akan rasa cepat letih, kita akan rasa bosan, kita akan rasa macam tak bersemangat, kosong. And lagi satu ialah personality change, berubah. So for example, you
tiba-tiba marah. Oh, you akan rasa macam withdrawal from people. So you macam malas nak layan, malas nak entertain your team members ke co-workers. This is all small factors that is related to stress. So bila kita perasan macam kenapa kita punya pasangan ke, kita punya team member ke tiba-tiba berubah, is because mungkin kita tekan. Now the reason that leads to that ialah of course hormon yang you mentioned tadi tu. Memang betul. It is because of cortisol. When you have this cortisol hormone excessive, dia akan lead to increased acid production in your stomach, and that's where isu gastrik ni meningkat. Berlaku. I think data menunjukkan 3 months ago, 2 in 5 people ada gastrik or acid reflux atau another term GERD, gastroesophageal reflux disease, whereby benda tu acid sentiasa in production in your stomach, and that's why you become stressed, you become penat, you become letih, and you cannot work. So mental health memang affect you punya kesihatan fizikal juga. Jadi logik lah jangan biarkan diri anda petak sebab akan berlaku gastrik juga. Gastrik dah lah, petak, gastrik pula, stres lagi, semua 3 in 1. Macam mana nak kerja? Macam nak kerja memang tak boleh. Lepas tu bila stres dia akan marah semua orang. Kan? Efek dekat semua orang sekeliling. Jelas sakit perut kan, you rasa tak selesa di perut kan. Memang you rasa macam nak marah dia 24 jam. Dan ini akan mengganggu hubungan antara pihak kepada pihak yang lain. Dalam konteks ini macam mana kita nak, macam saya kan, biasanya kita nampak orang yang gastrik atau petak ni, kita banyak kali kaitkan dengan isu gender. Adakah betul wanita mempunyai potensi yang lebih besar dan lebih ramai berbanding lelaki mengenai masalah ni? Masalah petak ni. Okay, the Jawab the difference that is actually hormones. So it's not certain, bukan semaksudnya macam wanita lebih daripada, tapi memang wanita ada lebih hormon, is more emotional. Tapi how you can handle stress tu ada banyak cara. Of course, the number one factor yang effect dua-dua, wanita dan lelaki, ialah work-life balance. Of which sekarang ni kita rasa macam semakin kerajaan kata 45 jam bekerja. Tetapi do you really work 45 hours in a week? Ya ke tidak? Ada yang akan kata tapi bos saya akan email, WhatsApp malam-malam. Or you're constantly thinking about work selepas kerja. So you always feel like you're working, especially bila ada work from home punya konsep. So that's where your work-life balance itu terjejas. And you rasa macam tak ada meaning, rasa kosong macam you mention tadi, rasa lonely, rasa macam okay, sentiasa je bekerja, macam mana ni, right? Dan dalam masa sama kita pun meletakkan high expectation. Orang lain pun letakkan high expectation pada kita. Tapi berbalik kepada tadi tu, maksudnya betul lah wanita lebih sikit kan sebab dia hormon lebih kan. Okey, menyentuh tentang high expectation ni kadang-kadang membuatkan kita stres juga kan. Kita nak cuba ke level itu tapi kadang-kadang tak boleh nak buat. Tapi orang lain expect yang macam tu pada kita. Bagaimana nak tangani sebenarnya? Betul. I think dalam Plus Vibe sebenarnya app ni kita collect data juga. And high expectation is one of the number one issues. Mungkin sebab bila graduate atau student tu graduate daripada diorang punya course, top Deansley student. Semua A. Tetapi bila diorang masuk dalam dunia pekerjaan ni, expectation tak meet. So there's a skill mismatch here. Mungkin bos expect terlampau tinggi, mungkin diorang tak dapat experience itu, so you can't fit in. So number one, it's about that skill mismatch. You cannot fit in betul-betul dalam a new environment. Number dua ialah kita punya impian dan cita-cita kita. Tak salah untuk nak ada impian dan cita-cita yang tinggi, tetapi kena ada plan. What is your plan? Kita dekat sini, impian mungkin sini atau mungkin sampai ke tinggi sini. But right now, when we're thinking here, there's always those steps. 1 step, 2 step, 3 step. Kadang kita nak lompat tu memang tak boleh, but that's what we want. So it's kind of having that plan and setting the goals. Apa small tugas yang kita boleh naik one by one step. Supaya kita tak rasa stress atau beban dengan kita punya expectation tu. We will reach there, but takes time lah. Dia rush lah. Ni salah satu orang muda ni kan, nak buat kerja semua semangat tu lebih sangat kadang-kadang. Bagus ada semangat tu, tetapi kita perlu berpijak tak sabar. Betul, kita kena ada, betul, saya suka tadi, kena ada perancangan yang betul, jangan mengejar masa dan jangan ikut orang lain. Istilah tak sabar lah tu, itu ada pada lelaki sebenarnya. Betul fikir. Wait, bila nak bercakap soal menangani isu stres dan juga isu-isu yang melibatkan tentang psikologi ini sendiri, saya bercakap tentang bagaimana kaedah yang lebih efektif dan sesuai untuk dilakukan, memandangkan kita zaman moden. Semuanya dalam talian. Cara yang mana yang lebih baik sebenarnya dan lebih berkesan untuk kita mengawal situasi ini, adakah
Jadi orang meluahkan terdekat. secara terdekat ataupun kita menggunakan kaedah telefon ataupun telefon lah secara dalam talian, sebab sekarang pun banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan perkhidmatan seperti itu. Apakah kaedah ni juga membantu secara langsung? Okay. Good question, because that's exactly what Plus Vibes is. Ialah satu talian yang you boleh chat on demand untuk nak luahkan perasaan secara anonymous and secara percuma juga. So untuk public memang secara percuma. For corporate, we have corporate solutions. Ada training, workshop, these kind of things, data untuk identify apa isu-isu sebenarnya. Apa strategi sebenarnya? Apa yang strategi kita boleh approach untuk nak mengatasi masalah concern. For example, kita dapat tahu dalam department mungkin marketing, dia orang stress sebab financial issues. Okay, tak apa, kita boleh buat satu kursus financial management. So it's to identify. Tapi memang betul, it's luahkan masalah itu. I think it's budaya kita whereby kita simpan dalam. You simpan, you pendam until, imagine a Coca-Cola bottle where you keep on shaking it, at one point you will explode. Splash. And that's why we have, I think now it's over 2,000 suicide cases in the past 2 years. 2,000. And we're thinking, kenapa? And ada juga dalam kita, so far aplikasinya ada 40,000 pengguna. Kita punya youngest user 12 tahun. And masa tu dia ada tekanan. And because of the awareness of mental health, whereby people know, okay, this is right, this is wrong. Okay, I need to reach out for help sekarang. I need to look for help. Dia akan Google search. So dengan all this technology, access tu ada, awareness tu ada. So people are starting to untuk nak cuba luahkan perasaan, and that's where we are trying to prevent rather than cure mental health illnesses. Okey. Tak kira lah sebenarnya kan, muda ke tua semuanya ada situasi stres itu sendiri. Tapi tak semua sebenarnya rasa okey ataupun orang kata nak selesa untuk terus pergi ke aplikasi contohnya kan, ataupun terus luah perasaan menerusi media sosial. Bagaimana, apa strategi lain ataupun apa tips daripada langkah awal itulah untuk membantu mereka menghadapi stres ni? The first one, try not to be alone. Bila kita sentiasa bersorangan, that is when there's 4 steps to depression. The first one ialah negative thought. You sentiasa fikir buruk tentang diri sendiri. You akan fikir, I cannot do it, I tak bagus, I ni. Sentiasa you fikir buruk about yourself. The second ialah you start to withdraw yourself daripada orang-orang yang kesayangan. So for example, mungkin you ada sibling, mungkin you ada parents, mungkin you ada kawan-kawan, you dah distance yourself. You dah macam tak best sebab mood tu dah tak ada dah. Ya, mood tu dah hilang. So you pergi, you tengok dia happy, so you rasa macam tak boleh nak ngam dah. So you start to distance. The second is where you have those macam, adakah am I wanted in this world? You akan have those thoughts, suicide ideations, and the fourth is when you actually attempt self-harm and all these kind of things. So you tengok yang stage pertama, yang kedua tu, negative thoughts, and then distance yourself. So try not to have that. How? Ialah always surround yourself with positive people. Surround yourself with your loved one. Mungkin you akan rasa, tapi orang tak faham saya. Tapi when you gel with them, when you try, you will distract yourself. So you tak fokus kepada isu-isu negatif tu. So try not to dwell yourself dalam kesorangan terlampau lama. Okey. Alright. Ni bagi mereka yang mengalami situasi ini, bagi mereka yang bersama dengan orang mengalami situasi ini. Ni kadang-kadang ni kita ni lebih sudu daripada kurang kan. Nampak kawan kita kita lah satu terlebih ada masalah, terlebih prihatin. Terlebih prihatin tu sampai menjaja-jaja ke orang pula. Kedua ada juga yang jenis yang macam alamak tak tahu dah react macam mana ni kan. Aku pun banyak masalah nak kena membantu macam mana. Apa tindakan yang boleh diambil oleh mereka yang menjadi sahabat kepada mereka yang ada masalah seperti ini? Okay, the first thing ialah basically kalau orang dah luahkan masalah dia dekat you tu, that means they are comfortable with you. And mungkin diorang pilih you. You are the chosen one untuk diorang nak luahkan masalah tu. Mungkin diorang tak selesa dengan orang lain. So the best thing you can do, dengar je. Walaupun you rasa benda tu sangat berat atau benda tu macam, I tak tahu macam nak tolong ni pun. But listening does so much. Jadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Okey. Aida tahu dah siapa Aida boleh saya lah antara orang pendengar yang baik. Dia risau saya kena dengar je. Kita menyentuh tentang isu gastrik ni. Okey, sebelum jadi gastrik jangan petak mungkin akan ke arah ataupun akan terjadinya penyakit gastrik. Mungkin mereka yang dah ada masalah gastrik ni pula, bagaimana untuk mengatasi stres itu sendiri?
Okay, so everything that I'm sharing and advocating ialah benda-benda yang saya pernah mengalami. So Plus Vibes pun dibina sebab saya pernah mengalami isu anxiety, depression. Masa tu I had a nerve damage tau. So I couldn't move my arm. I couldn't move for 1 year. So I was on painkillers, all these kind of things. That's where anxiety, panic attacks trigger. So I understood macam mana orang semua rasa. And now when you talk about stress, saya pun pernah sampai tahap quite critical whereby number one, tak makan, terlampau sibuk and you tak makan, and the body already has its trigger. Bila you dah dengar bunyi, when you hear the growl, acid is already producing. That is producing. You leave it for too long, you add on stress lagi, it increases acid, you will damage your stomach lining situ. So bila you damage your stomach lining tu, what happens bila you cuba nak makan? You tak boleh nak absorb the nutrients. That is where people feel bloated. And dia rasa macam, okay, kenapa I tak boleh nak digest makanan? Because it's already too acidic there. So macam mana nak mengatasi? This is what I did, what helped me. Mungkin might help you. There's no one solution that fits all. Tapi kalau you mengalami ni, aloe vera juice, probiotics, exercising, releasing those toxins through sweat, these kind of lifestyles. Positif lah. Yeah, itu yang it's penting. positive lifestyle. Dan kalau rasa dalam keadaan parah dah, jangan lupa dapatkan jumpa dengan doktor. Itu paling penting juga kan. Kadang-kadang kita ni lagi parah lagi lah, duk simpan sebab anxiety dengan rasa depression, rujuk pada yang takut, pakar, semua itu nak lebih simpan. penting. Betul. Baik, terima kasih atas perbincangan dan juga buah fikir yang diberikan oleh Cik Madi Hafwat atas perkongsian cukup menarik ini. Saya harap agar mereka yang mengalami masalah ini dapat segera dipulihkan dan kita saling bantu antara satu sama lain. Tolonglah ambil tahu apa yang berlaku pada rakan-rakan kita, tapi jangan kita buat tahu pula. Maksudnya macam dapat informasi daripada kawan kita, kita menjajah ni jangan buat. Ini tak baik. Okey, satu perkongsian dan tips yang berguna pada hari ini. Betul. Dan kita akan banyakkan lagi kepada anda maklumat-maklumat terkini berkaitan tentang apa yang berlaku di negara Malaysia, dan pastinya di Bernama TV kami bawakan semua berita-berita terkini kepada anda semua. Terima kasih kepada tamu kita, Mahidah Fuad. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Baik, apa khabar Malaysia dah pun sampai di penghujung. Terima kasih banyak-banyak atas kesempatan anda. Kita jumpa di lain masa. Saya Cik diundurkan diri. Assalamualaikum. Salam, bye-bye. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.